العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita berniat iktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita berhimpun di dalam majlis ilmu di mana kita akan sambung lagi pengajian tafsir Al-Quran. Pada malam ini kita melangkah ke surah yang baru, iaitu surah Al-Balad. Surah Al-Balad, Al-Balad bererti negeri ataupun kota. Dan surah Al-Balad ini merupakan surah yang ke-90 mengikut susunan mushaf, dan di dalamnya terdapat 20 ayat sahaja. Jadi insya-Allah pada malam ni saya akan bacakan ayat pertama hinggalah ayat yang ke-10 sahaja. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Al-Balad, negeri yang dimaksudkan adalah negeri Makkah Al-Mukarramah, negeri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apabila kita mempelajari tentang surah Al-Balad, maka para ulama membahagikan surah ini kepada 4 bahagian. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang negeri Mekah dan juga tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah dan diri baginda. Yang kedua, disebutkan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana hari-hari wajib ke atas diri kita mensyukurinya dan menunaikan hak-haknya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, surah ini menceritakan kepada kita tentang panca indera. Panca indera yang Allah berikan kepada kita. Mata kita yang boleh melihat, lidah dan bibir kita sehingga kita dapat bertutur kata. Maka mata kita dan lidah kita ada haknya yang kita kena tunaikan hari-hari. Antaranya kata para ulama, antara hak mata yang kita kena tunaikan, bila kita boleh melihat, kita kena tunaikan hak mata, iaitu dengan memandang Al-Quran hari-hari. Pandang Al-Quran ni, kata para ulama, bukan pandang sajalah, tetapi memandang dengan keadaan kita membaca Al-Quran. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan juga nikmat panca indera di dalam surah ini, walisanan wa syafatain, dan lidah kamu dan kedua bibir kamu
Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, antara hak lidah dan hak kedua bibir kita antaranya adalah mengelakkan daripada mengeluarkan kata-kata yang kesat, daripada kata-kata dusta. Bahkan kita kena gunakan lidah dan kedua bibir kita untuk membaca Al-Quran, berzikrullah, beristighfar, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan juga tentang panca indera ataupun nikmat yang Allah sebut supaya kita boleh ingat. Rupa-rupanya bertahun-tahun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat mata kepada kita, nikmat telinga kepada kita, nikmat tutur kata kepada kita. Jadi kita syukuri. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu istilah namanya aqabah. Falaqtahamal aqabah. Jadi Aqabah ni apa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Disebutkan bahawa Aqabah adalah bukit yang mendaki. Nak mendaki bukit ni susah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagian para ulama menyebutkan bahawa Aqabah itu adalah amalan-amalan yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nanti bila sampai kepada bab itu, kita akan ceritakan bahawa kedua-dua maksud tadi betul. Cuma kalaulah ada yang mengatakan bahawa Aqabah itu adalah jalan yang sukar, ibarat nak mendaki bukit, jalan yang sukar. Ada pula yang mengatakan bahawa Aqabah adalah amalan yang ganjarannya banyak. Jadi disatukan kedua-dua terjemahan ini sehingga menyebutkan bahawa ramai sekali manusia, ramai sekali yang tidak tahu akan kebaikan-kebaikan yang ganjarannya besar. Dia susah nak buat. Tapi Masya Allah, kalau kita menempuhnya dan kita buat juga, kita akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Aqabah yang dimaksudkan itu ada hubungan dengan manusia. Sebab tu dalam surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan sebutkan golongan-golongan yang tak boleh kita abaikan. Tak boleh kita kita tak pedulikan mereka, tak boleh. Kerana apa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Di sebalik golongan-golongan ini ada janji syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nak ingat siapakah golongan-golongan itu, kena selalu baca surah Al-Balad. Antaranya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Nampaknya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di muka bumi Allah ini ada golongan anak-anak yatim. Boleh saja tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kalau Allah nak jadikan semua orang dah dewasa, dah besar, dah keluarga, baru mak ayah meninggal, boleh saja di sisi Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bukan orang dewasa baru ibu ayahnya meninggal, tapi dia masih bayi lagi, masih menangis lagi, masih menyusu lagi, tapi ibu dan ayahnya meninggal. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Allah jadikan golongan anak-anak yatim ni istimewa. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lahir dalam keadaan tiada bapanya. Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjukkan begitu hebat, begitu besar keistimewaan bagi orang yang sanggup untuk menjaga anak yatim. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menjaga anak yatim begini dalam syurga Allah. Maksudnya bersama-sama dalam syurga Allah. Bagaimana kalau tidak ada anak yatim? Maka tidak adalah peluang untuk orang menyara, membantu anak yatim. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Manakala yang kedua, au miskinan dha matrabah,
dan golongan yang miskin. Bagaimana dengan mereka, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala, antara nama-nama Allah yang mulia, Huwal Ghani, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Huwar Razzaq, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Boleh saja Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh penduduk bumi ini kaya dan tidak perlu meminta-minta. Boleh. Allah Maha Kaya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Allah bukan sekadar memiliki bumi ini, tetapi segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi semua milik Allah Subhanahu wa taala. Boleh kalau Allah Subhanahu wa taala nak jadikan semua manusia itu kaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala uji ada di antara yang miskin. Bila orang-orang miskin itu diuji dengan kesusahan, sebenarnya dalam masa yang sama Allah menguji orang-orang yang kaya. Sejauh mana kamu kongsikan harta kamu kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nampaknya bukan orang miskin saja diuji, orang kaya juga diuji dengan hartanya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi tapi huraiannya agak panjang, iaitu fakku raqabah. Fakku raqabah berarti memerdekakan hamba. Ini adalah ganjaran yang besar, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kerana orang yang memerdekakan hamba pada hari akhirat nanti, ia akan menjadi pembebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma oleh kerana pada hari ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi hamba. Tetapi kata para ulama, masih ada lagi ruang untuk kita dapat fadilat seperti memerdekakan hamba walaupun kita tidak memerdekakan hamba. Antaranya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, adalah apabila seseorang itu menyelamatkan nyawa saudaranya apabila berlaku musibah ke atas dirinya. Contoh, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, baru-baru ni dalam 2 minggu ataupun 3 minggu lepas, bila mana akhbar bagi tahu berapa ramai orang yang membunuh diri dan cuba membunuh diri disebabkan krisis kewangan. Dalam tempoh pandemik ini, dibuang kerja, tak ada kerja, kemudian berhutang. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mereka yang terlalu tertekan mengambil langkah untuk membunuh diri. Dia dah tak ada jalan, dia kata saya dah tak boleh buat apa-apa. Yang ni kejar saya, yang ni kejar saya, yang ni ugut, yang ni baik saya mati. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Jadi apabila dia memilih jalan itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, lalu kita selamatkan dia. Kalau kita berkemampuan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ataupun sekadar termampu, kita selamatkan dia. Kamu janganlah buat macam tu, tak apa. Mana yang saya boleh bantu, saya bantu. Kita halang dia daripada membunuh dirinya. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itulah yang dikatakan oleh para ulama, sekalipun kita tidak memerdekakan hamba, tetapi kita dapat pahala kerana memerdekakan diri dia daripada lilitan hutangnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tu luar biasalah. Kerana Rasulullah SAW menyebutkan kelebihan orang yang melangsaikan hutang orang lain, itu di antara amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu termasuklah dalam ujian-ujian kepada orang yang berada, orang yang kaya. Dia tahu saudaranya dililit hutang, mungkin disebabkan kesalahan dia hutang dengan along ke, dia hutang, memang silap dia, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Memang ujian ke atas diri dia diugut, dia dimacam-macam Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita yang berharta, sebenarnya Allah uji dengan kedatangan dia. Dia diuji dengan kesilapan dia, dengan kejahilan dia.
tapi kita Allah uji juga sejauh mana kita sanggup untuk membantu dia. Janganlah kita pula kata kita ada harta, kita mampu, dan kalau kita bantu dia pun tak jejaskan apa-apa sebab harta kita banyak contohnya. Tapi kita nak selamatkan harta kita dengan katakan, lah siapa suruh hutang dengan ni, kenapa dia buat macam ni, kenapa dia buat begitu, kenapa kita salahkan dia. Sebenarnya dalam masa yang sama kita nak selamatkan diri kita daripada membantu dia. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dan bahagian yang keempat daripada surah ini menceritakan tentang balasan orang-orang yang berbuat baik dan balasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi 4 perkara itulah yang ada dalam surah Al-Balad. Kalau kita baca terjemahannya, kita boleh nampak gambaran sedikit demi sedikit tentang 4 perkara ni. Tapi kalau kita belajar tafsir Al-Quran, insya-Allah kita akan mendalami lebih lagi mengenai surah ini, insya-Allah. 4 perkara tadi apa? Yang pertama tentang negeri Mekah, Al-Balad itu negeri Mekah Al-Mukarramah, dan sedikit kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua disebutkan tentang panca indera, diingatkan kepada kita tentang panca indera, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan alam naj'al lahu ainain, bukankah aku yang jadikan baginya kedua biji mata? Allah bagi tahu, bukankah kami yang jadikan baginya kedua biji mata? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Allah ingatkan kita tentang panca indera. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cerita tentang Aqabah. Amalan yang sukar tetapi besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan siapa golongan-golongan yang kita kena bantu tu. Kalau kita bantu mereka berarti kita menempuhi Aqabah itu. Kita menempuhi jalan yang sukar tapi kita meraih pahala yang besar. Kemudian yang keempat adalah tentang balasan-balasan penghuni syurga dan balasan bagi orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah secara sinopsis tentang surah ini. Saya bacakan terlebih dahulu 10 ayat pertama daripada surah Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najdain. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya bacakan terjemahannya terlebih dahulu. Jadi ayat pertama hingga ayat ke-10 dah ceritakan kedua-dua bahagianlah. Bahagian yang pertama tentang Mekah dan Rasulullah, dan bahagian yang kedua adalah tentang panca indera. Baik. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, iaitu negeri Mekah. Allah bersumpah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Wa walidin wa ma walad, dan demi pertalian bapa dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad, apakah manusia itu menyangka bahawa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa ke atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada,
dan dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad, dan dia mengatakan, apakah dia menyangka bahawa tiada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberikan kepadanya sepasang mata, wa lisanan wa syafatain, dan lidah dan sepasang bibir, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala bila mentafsirkan tentang Al-Balad, beliau menyebutkan ini merupakan sumpah daripada Allah tentang kota Mekah. Al-Balad, negeri itu merujuk kepada kota Mekah Al-Mukarramah. Al-Mukarramah berarti yang mulia, yang mulia. Kalau Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah selepas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kota Yathrib. Asal kepada Madinah namanya Yathrib, dan Yathrib itu berarti negeri yang mempunyai wabak penyakit, sehingga dikatakan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia disebabkan wabak penyakit daripada Yathrib. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negeri itu akhirnya apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, berubahlah menjadi kota yang bercahaya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita mulakan dengan negeri Al-Balad itu. La uqsimu bihadzal balad. Disebutkan balad merujuk kepada negeri ataupun kota ataupun bandar, dan yang dimaksudkan dalam surah ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Kata para ulama, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Makkah mempunyai banyak nama. Mempunyai banyak nama. Di dalam Al-Quran disebut Makkah, kemudian disebut juga sebagai Bakkah, kemudian juga disebut dalam surah ini Al-Balad, kemudian disebutkan di dalam surah At-Tin wa hadzal baladil amin, disebutkan dalam surah yang lain sebagai Ummul Qura. Banyak nama. Jadi para ulama menyebutkan bahawa apabila sesuatu itu mempunyai nama yang banyak, menunjukkan banyak kebaikan yang ada padanya. Sebagaimana kalau kita sebutkan Muhammad Rasulullah, Nabiullah, wa Khalilullah, wal Amin. Jadi bila banyak gelaran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak gelaran yang baik-baik, maka nak menunjukkan ada banyak kebaikan padanya. Banyak kebaikan pada negeri Mekah Al-Mukarramah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita bicara tentang negeri Mekah, apa yang harus kita tahu? Yang pertama tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Mekah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini, negeri yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah negeri Mekah Al-Mukarramah. Bahkan ia juga merupakan negeri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlakunya peristiwa hijrah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula meninggalkan kota Mekah, baginda berpaling ke belakang. Baginda menghadap ke arah Madinah, tetapi bila mana baginda nak meninggalkan kota Mekah, baginda pusing. Baginda berpaling ke negeri Mekah Al-Mukarramah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa dalam keadaan baginda nangis, baginda nangis nak meninggalkan negeri Mekah Al-Mukarramah, sehingga kan baginda bersabda, wallahi, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah, dan engkau wahai Mekah adalah negeri yang paling aku cintai.
kalaulah, kata baginda, kalaulah kaumku tidak menghalau aku, nescaya aku takkan keluar meninggalkan kamu. Oh, Masya Allah, begitu cinta sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma disebabkan terpaksa, ya, diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, terpaksa baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke satu negeri, iaitu Madinah Al-Munawwarah, yang menantikan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Mekah merupakan negeri yang paling dicintai oleh Allah, kalaulah Mekah negeri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib ke atas diri kita menjadikan negeri Mekah negeri yang paling kita cintai. Kerana apabila kita mencintai negeri Mekah, kita juga mencintai negeri yang paling Allah sayangi. Bila mana kita sayang, kita cinta kepada negeri Mekah, berarti kita juga mencintai negeri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita pergi melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji, disyariatkan kepada kita sebelum meninggalkan Mekah, maka kita akan laksanakan tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Bahkan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan ini ziarahku yang terakhir. Jangan jadikan ini kali yang terakhir aku menjejakkan kaki ke Mekah Al-Mukarramah. Berarti bila kita kata jangan kau jadikan yang terakhir, kita maksudkan, ya Allah, jemputlah aku lagi supaya aku boleh datang, jemputlah lagi aku supaya aku boleh datang. Masya Allah, ya. Betapa itulah yang kita doakan, menandakan kecintaan kita kepada negeri Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bahkan kita akan sama berdoa, ya Allah, sekiranya inilah yang memang kali terakhir, ya, kalaulah dah ini memang yang kali terakhir, maka gantikanlah ia dengan syurga-Mu ya Allah. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tak ada tempat lain kita cakap macam tu, ya. Ya, tak ada tempat lain kita kata, ya Allah, cantiknya, contohlah, ya, contohnya cantiknya Korea ni, cantiknya Jepun ni, ya Allah, janganlah jadikan ini kali terakhir aku datang Jepun, Korea, mana kan bagi aku datang sini lagi, ya Allah. Tak ada, ya. Tetapi syariat yang mengajar kepada kita doa supaya kita boleh datang lagi adalah negeri Mekah Al-Mukarramah. Nak tunjukkan keistimewaan negeri tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama tentang keistimewaan negeri Mekah Al-Mukarramah, antaranya ia adalah tempat pertama manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi. Kata para ulama, keistimewaan Mekah ia adalah negeri pertama, tempat pertama manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Jadi disebutkan bahawa sesungguhnya inilah rumah yang pertama, iaitu Kaabah, ya, dibina oleh manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Tempat yang barakah, tempat yang menjadi petunjuk hidayah bagi seluruh alam. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kadang-kadang ada saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita lihat-lihat, ya, ataupun mungkin diri kita sendiri, mungkin kenalan-kenalan kita, kan, bila kali pertama melakukan ibadah umrah ataupun tak direzekikan buat umrah dulu, terus melakukan ibadah haji, balik umrah, berubah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin sebelumnya tak berhijab, akhirnya kembali berhijab, masya-Allah. Yang dulunya tidak rajin ke masjid, lepas balik rajin ke masjid, masya-Allah. Jadi sumber hidayah, ya, sumber petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila disebutkan mubarakan, mubarak ni barakah, penuh dengan keberkatan. Bila kita katakan barakah, bererti terhimpun banyak kebaikan padanya. Ya, antaranya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di Mekah ada satu tempat namanya Arafah. Ya, Arafah. Ya, adanya Arafah di Mekah, tempat di mana Adam dan Hawa bertemu dan berdoa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebahagian para ulama sejarah, ya, yang menyebutkan apabila Nabi Adam alaihi salam dan Hawa turun ke bumi, mereka dipisahkan. Mereka tidak turun pada tempat yang sama. Ya, dalam riwayat yang kuat menyebutkan bahawa Nabi Adam alaihi salam turunnya ke bumi di bumi Sri Lanka. Ya, kalau dalam kitab-kitab Arab disebutkan di satu negeri di India, dan para ulama menyebutkan bahawa negeri yang dimaksudkan itu adalah di Sri Lanka. Jadi kalau dalam bahasa Sri Lanka itu disebutkan, kalau diterjemahkan kepada Sri Lanka itu negeri yang suci lah, negeri yang suci. Manakala tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Hawa dia diturunkan di Jeddah. Sebab tu Jeddah tu, kalau dalam bahasa Arab Jaddun tu datuk, tapi kalau Jaddah tu nenek. Jadi kerana Hawa merupakan ibu kepada semua anak-anak Adam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Adam daripada Sri Lanka dan Hawa daripada Jeddah. Saya sebut Hawa tu dalam sebutan bahasa Arab lah, tapi kalau dalam bahasa Melayu kita akan sebut Adam dan Hawa, ya. Jadi yang Hawa tu Hawa lah, cuma bahasa Melayu kita sebut Hawa. Kalau sebut Hawa tu dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Adam daripada Sri Lanka dan Hawa daripada Jeddah akhirnya bertemu di Arafah. Berjumpa di Arafah, dan disitulah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sebenarnya kita semua hafal, imam pun selalu baca, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang dibaca oleh Nabi Adam dan Hawa apabila berada di bumi, lalu Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Maka Allah ampun, Allah terima taubat mereka. Masya Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana di Arafah adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa Adam dan Hawa, maka Allah juga jadikan hari Arafah. Hari Arafah tu hari apa? Hari di mana jemaah-jemaah haji berwukuf. Mereka tu berhimpun di Arafah, ya. Dan berwukuf itu bermula selepas daripada waktu zuhur. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hari Arafah, ya. Hari Arafah tu nama tempat di Mekah, dan hari itu di mana hari Arafah adalah hari di mana orang berwukuf di Arafah, merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan begitu ramai dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, ya. Jadi sebab tu kalau yang berpeluang melaksanakan ibadah haji, bila mana berwukuf di Arafah, sungguh-sungguh minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan bahawa istimewanya negeri Mekah Al-Mukarramah kerana selain daripada ada Masjidil Haram, adanya Kaabah, adanya Arafah, ada juga Muzdalifah, adanya Mina. Kesemua tempat ini orang-orang datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan bahawa di Mekah ada Bukit Safa, ada Bukit Marwah, ada Maqam Ibrahim, di mana tempat-tempat ini doanya mustajab. Sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita catat, kita kira, kita senaraikan kebaikan-kebaikan yang ada kat Mekah ni memang luar biasa. Tak ada tempat yang seistimewa Mekah Al-Mukarramah. Madinah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, istimewa juga.
Madinah Al-Munawwarah istimewa juga. Cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang menjadi tumpuan orang ramai untuk mendapatkan doa yang mustajab adalah apabila masuk ke Raudah. Masuk ke Raudah, ya. Raudah tu adalah tapak asal keluasannya, tapak asal Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda menyebutkan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku sampailah ke mimbarku, itulah dia raudah, taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mentafsirkan kepada dua apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahawa raudah itu ibarat taman-taman syurga Allah. Sebagaimana bila kita berada dalam taman-taman syurga Allah, apa saja yang kita hajatkan semua Allah makbulkan, mustajab di situ. Manakala yang kedua, pentafsiran para ulama tentang raudah itu daripada taman-taman syurga, para ulama menyebutkan bahawa raudah itu akan betul-betul ada. Raudah akan betul-betul ada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita berhenti sebentar untuk dilaluan azan Isyak. Kemudian kita akan sambung sikit lagi menceritakan tentang negeri Mekah Al-Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, surah yang kita pelajari pada malam ini namanya surah Al-Balad. Dan Al-Balad itu merujuk kepada negeri Al-Makkah Al-Mukarramah. Dan para ulama, ramai di antara mereka yang mengarang kitab-kitab tentang kelebihan yang terdapat pada kota suci Makkah Al-Mukarramah. Di antaranya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahawa semua tanah haram, ya, kerana tanah haram tu dia ada dia punya border dia, ya. Disebutkan bordernya ada di Tan'im, ada bordernya di Hudaibiyah. Maka seluruh yang berada di tanah haram itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala sebanyak 100,000 kali ganda. Masya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbanding di Madinah banyak juga, sebanyak 1,000 kali ganda. Cuma para ulama sebutkan di Masjid Nabawi saja. Tapi kalau di Makkah Al-Mukarramah, bukan sekadar di Masjidil Haram sahaja satu solat digandakan 100,000 kali ganda, tetapi di mana-mana saja asalkan berada di dalam kawasan tanah haram, setiap solat itu digandakan 100,000 kali ganda. Jadi kalau tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang pergi menunaikan ibadah haji secara muassasah, mengikut muassasah, mungkin maklum, mungkin faham, ya. Suasana di sana di mana pegawai-pegawai tabung haji kurang menggalakkan ataupun tak menggalakkan pun ia juga, ya, daripada para jemaah untuk pergi ke Masjidil Haram. Ada banyak faktor tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan suka-suka tak galakkan, tapi ada banyak faktor. Ya, pertama tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pegawai tak ramai. Pegawai yang dah pergi tu pun dah ramai. Cuma nak cover jemaah 30,000 tak cukup, ya. Di mana kalau adalah yang makcik-makcik yang sesat, makcik-makcik yang hilang, ya, pakcik-pakcik yang sakit, pakcik-pakcik yang tak pulang 2-3 hari, banyak sangat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita akan faham dalam suasana kita di hotel kita yang agak jauh. Kerana untuk muassasah, yang saya cerita yang muassasah, kerana mungkin ramai di antara kita yang pergi ibadah haji dengan muassasah, hotel yang paling dekat tu, ya, 850 meter, ya. Manakala hotel-hotel yang lain tu ada yang 1.2 km, 1.3, 1.5 km ada. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan tidak menggalakkan pergi ke Masjidil Haram, cuma nak mengambil langkah berjaga-jaga, ya, supaya kalau balik tak sesat, ya, kalau sakit ataupun kalau yang uzur tu tak boleh nak balik-balik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itu walaupun tak digalakkan pergi ke Masjidil Haram, bukanlah sepanjang masa tak nak kena pergi juga untuk tawaf ifadah, tawaf haji, sa'i, tetap kena buat, kena pergi juga. Tapi kalau untuk berulang alik tu tidak digalakkan sangatlah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itu tabung haji, kalau perasan, kalau kita adalah pergi daripada satu maktab kepada maktab yang lain, kan, kita kalau ziarah kawan-kawan kita di maktab-maktab yang lain, kita akan dapati hotel untuk jemaah Malaysia ni, dia ada setting dia. Dia mesti kat bawah tu ada tempat solat untuk solat berjemaah. Memang dia dah setting macam tu. Dia tak ambil hotel yang kecil-kecil yang tak ada tempat nak solat, tak. Dia akan ambil hotel yang besar yang akan ada ruang untuk para jemaah dirikan solat secara berjemaah. Sebab solat jemaah walaupun tak di Masjidil Haram, di hotel saja, tetapi tetap mendapat ganjaran 100,000 kali ganda. Cuma kita tak bolehlah kata alah solat kat masjid dengan Masjidil Haram dengan solat dekat hotel ni sama je pahala dia. Daripada 100,000 kali ganda sama. Tetapi daripada fadilat yang ada di Masjidil Haram didarabkan pula dengan jemaah-jemaah, ya, kerana kita tahu Rasulullah SAW bersabda, orang yang solat berdua lebih baik daripada orang yang solat seorang, orang yang solat berempat lebih baik daripada orang yang solat berdua. Jadi semakin banyak jemaah, makin sebanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Cuma kita ikutlah ya. Bila tabung haji kata solat di hotel saja ataupun di masjid-masjid berhampiran dengan maktab kita di hotel kita, maka kita ikut saja tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ya, disebutkan bahawa kalau kita ingatlah ya, kalau kita ingat dalam banyak-banyak ibadah yang kita lakukan di Mekah Al-Mukarramah, tapi mungkin kita tak rasa tu sebagai ibadah, tapi sebenarnya ibadah, iaitu ibadah berjalan. Kita di Mekah ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, berjalan saja dikira ibadah ya. Kat sini pun kita berulang-alik ke masjid ya, pergi masjid balik dari itu pun dikira sebagai ibadah. Cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di Mekah Al-Mukarramah ya, kalaulah yang kita lah yang dapat luangkan masa ya, kita bagi tahu pada tamu haji kita nak pergi solat di Masjidil Haram, berjalan saja yang 1 kilometer tu, Masya Allah, 1 kilometer tu berapa langkahnya, berapa langkah. Kerana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, setiap langkah tu, setiap langkah ke Masjidil Haram, Allah bagi kita pahala, Allah ampunkan dosa kita dan Allah tinggikan darajat kita. Itu baru 1 langkah. Dan untuk 1 kilometer berapa ribu dah langkah kita, Masya Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sampai pula kita di Masjidil Haram ya. Oleh kerana Masjidil Haram tu dia tidak ada salat sunat tahiyatul masjid, memuliakan masjid. Memuliakan masjid di Masjidil Haram caranya adalah dengan tawaf. Tawaf itu yang kita lakukan itu adalah untuk tahiyatul masjid. Kecuali yang tak dapatlah, sesak, penuh, ramai dan sebagainya, maka kita gantikanlah dengan solat sunat tahiyatul masjid. Tetapi tahiyatul masjid yang asal, memuliakan masjid yang asal untuk Masjidil Haram adalah dengan tawaf. Tawaf 7 pusingan saja dah berapa ribu langkah, pahala lagi. Dan apabila kita melaksanakan ibadah umrah, apabila sa'i daripada Safa ke Marwah, daripada hujung ke hujung ni tuan-tuan dan puan, Safa ke Marwah saja 450 meter ya, satu hala. Didarabkan dengan 7. Kalau nak senang kira tu, nak senang kita kira 500 meter lah, senang sikit nak darab dengan 7 berarti 3.5 kilometer, berapa ribu langkah. Sedangkan langkah tu semua pahala pengampunan dosa, menghapuskan dosa, Masya Allah. Itu pahala luar biasa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kemudian apabila kita melaksanakan ibadah haji pula ya, belum lagi cerita daripada kemah Muaisim sampai ke Jamrah, tempat melontar ya. Ada yang jauh-jauh sampai 7 kilometer, Masya Allah. Jadi berjalan tu, berjalan di mana? Berjalan di kota yang suci. Bahkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada juga jemaah-jemaah yang lain lah, tapi itu jemaah yang sendiri-sendirilah ya, yang tabung haji tidaklah buat ya. Di mana mereka tu daripada Mekah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hari Tarwiyah, hari yang ke-8 Zulhijjah, bergerak ke Mina, Masya Allah. Mabit di Mina. Kemudian esok pagi daripada Mina berjalan pula ke Arafah. Masya Allah, itu memang berjalan sajalah. Daripada Arafah bila masuk maghrib, berjalan daripada Arafah menuju ke Muzdalifah pula. Masya Allah. Dah mabit di Muzdalifah, keesokannya dia nak melontar, dia pergi ke Mina untuk Jamrah Al-Aqabah. Masya Allah. Jadi memang sangat-sangat banyak jalan, dan banyak jalan itulah pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak adalah tempat lain ya. Kita ni banyak jalan dekat mana? Kat shopping ya, shopping kompleks kan. Dah round tingkat 1, round pula tingkat 2, round tingkat 3 kan. Tapi kalau di Mekah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jalan saja ibadah yang mahal, banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, banyak lagi lah kelebihan-kelebihan Mekah Al-Mukarramah. Tapi dalam pertemuan yang akan datang, insya-Allah kita ceritakan tentang ayat kedua, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan negeri Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka yang baik itu datang daripada Allah, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni, dan sama-sama dapat kita mempelajari tentang itipati daripada surah Al-Balad. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.